Anda untuk mendapatkan perkembangan lebih lanjut. Kali ini juga kita nak bercakap berkenaan satu inisiatif yang digerakkan melalui komuniti dan juga komuniti rukun tetangga juga di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional iaitu Bubuh Lambuk bersama KRT. Bersama dengan saya adalah Tuan Zulkifli Hashim yang juga merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Apa khabar? Ya, Waalaikumsalam. Salam perpaduan semua. Terima kasih bersama dengan kami. Tak terlambat untuk kita mengucapkan selamat berpuasa. Ya, terima kasih. InsyaAllah untuk menyambut perayaan nanti. Untuk kita mulakan berkenaan tentang inisiatif Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Bubuh Lambuk bersama KRT. Apa yang boleh dimulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Salam perpaduan, salam keluarga Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kerana turut mengundang saya mewakili Kementerian Perpaduan Negara untuk berkongsi pada pagi ini satu program yang digerakkan oleh Kementerian Perpaduan Negara dengan kerjasama semua rukun-rukun tetangga yang ada di seluruh negara. So, program Bubuh Lambuk ini kita tahu sinonim dalam bulan Ramadan ini. Jadi Kementerian mengambil inisiatif di mana sekurang-kurangnya 3,000 rukun tetangga di seluruh negara akan melakukan gotong royong memasak bubuh lambuk dengan penglibatan masyarakat pelbagai kaum. Jadi kita akan pastikan rakyat Malaysia, rakyat daripada keluarga Malaysia akan bersama melakukan gotong royong memasak bubuh lambuk, di mana kita sasarkan sekurang-kurangnya 300,000 untuk diedarkan di seluruh negara melalui kawasan-kawasan rukun tetangga. Okey. Jadi kalau diikutkan tadi, ianya disediakan oleh pihak komuniti sendiri? Pihak komuniti sendiri, daripada komuniti kepada komuniti. Okey. Jadi bila tempoh untuk pengagihan dan juga penyediaan bubuh lambuk ini? Program ini akan kita buat serentak di seluruh negara. Yang saya sebutkan di awal tadi, sekurang-kurangnya 3,000 rukun tangga. Bermula pada hari Sabtu ni, 23 hari bulan, mulai jam 9.30 pagi. Dan saya jangkakan menjelang 11.30 atau 12.30 hari, bubuh lambuk itu siap dan kita akan mula edarkan. Di kawasan masing-masing? Di kawasan masing-masing. Okey. Tapi Tuan, kalau diikutkan juga melibatkan lebih 3,000 arti, ia juga tertakluk dan juga merujuk juga kepada selera di kawasan masing-masing. Bagaimana citra rasa di kawasan masing-masing. Jadi bagaimana penyediaan itu juga akan mengikut kepada kawasan dan mengikut kepada komuniti. Okey, kita sudah maklum mengapa sinonimnya bubuh lambuk, kita tahu kerana bulan Ramadan ini. Dan mengapa kementerian mengangkat program bubuh lambuk ini, kita nak jadikan dia makanan cita rasa keluarga Malaysia. Bukan saja orang Melayu, semua kaum pun juga menikmati bubuh lambuk. Dan kalau kita tengok daripada rempah ratus ataupun bahan-bahan yang disediakan, kepelbagaian. So dia juga menggambarkan kerencaman masyarakat Malaysia. Dan oleh kerana dia akan dibuat di setiap kawasan-kawasan rukun tetangga di seluruh negara, kita memberi kebebasan mengguna cita rasa di negeri masing-masing. Ikut air tangan sendiri. Ikut air tangan sendiri rukun tetangga tersebut. Okey, baik-baik, itu yang cukup menariknya kerana anda berpeluang juga untuk mendapatkan bubuh lambuk apabila ia diagihkan. Betul. Berkenaan juga tentang 2 tahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, mungkin acara seperti ini tidak boleh diadakan. Jadi apakah pihak Jabatan Perpaduan amat committed dan juga optimis dalam melihat usaha ini dapat direalisasikan setelah negara kita beralih ke transisi endemik? Sebagaimana kita sedia maklum, sejak 2 tahun kita di dalam fasa pandemik, tak banyak program secara fizikal dapat kita laksanakan. Jadi bermula 1 April dan seterusnya. Jadi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dengan sokongan Kementerian Perpaduan Negara, kita akan menyemarakkan semua program-program yang boleh membangkitkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. So, aktiviti bubuh lambuk contohnya, selain daripada dapat merakyatkan perpaduan, dia juga mampu program-program ini supaya rakyat mendengar, melihat dan merasai, oh inilah program perpaduan, dan ia juga menjadi satu tapak integrasi, mempertemukan masyarakat pelbagai kaum supaya interaksi itu dapat dijalin. Dan akhirnya sekali kita nak perkasakan rukun tetangga, kita nak promosikan rukun tetangga itu sebagai satu platform penyatuan keluarga Malaysia. Jadi pelbagai program telah diatur oleh Jabatan Perpaduan Negara. Cuma rukun tetangga akan bersedialah melaksanakan mengikut kreativiti rukun tetangga masing-masing. Jadi hopefully harapan saya rakyat bersama dalam
kita mengangkat perpaduan rakyat Malaysia melalui program-program yang dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Ya, sama-sama kita menyahut seruan untuk kita mengangkat perpaduan. Namun sebegitu, bila kita bercerita tentang aspek hidup dalam masyarakat berbilang kaum ini, walaupun ia tabu, tetapi seringkali ia menjadi salah satu daripada penanda aras untuk kita memupuk perpaduan, iaitu gotong royong. Gotong royong diterjemahkan dalam penghasilan bubur lambuk. Jadi bagaimana pihak Tuan berpandangan ini sebenarnya amalan yang mungkin pada ketika ini ia agak kurang diamalkan dan kita perlu semarakkan semula gotong royong ini supaya boleh menyemarakkan rasa cinta kepada masyarakat. Saya bersetuju dengan pandangan Cik Ismail. Sebenarnya di dalam aspirasi keluarga Malaysia ni, elemen gotong royong tu jangan kita tinggalkan. So melalui program bubur lambuk ini, aktiviti gotong royong ini apa yang boleh dicapai apabila penglibatan pelbagai kaum itu masing-masing dapat menjalin satu interaksi, dapat berhubungan antara satu sama lain. Dan ini juga satu peluang kita panggil experiential learning. Artinya bagi kaum lain, bila mencuba bubur lambuk, bukan saja mempelajari cara nak buat bubur lambuk, pada masa yang sama bagaimana cara dia berinteraksi, bagaimana cara dia bertanya khabar rakan-rakan daripada kaum lain. So ini uniknya program bubur lambuk. Dan saya rasa perpaduan memang menerapkan tidak lari pada aspek gotong royong dalam apa saja program yang dianjurkan, even di peringkat jabatan maupun di peringkat komuniti. Okey, seperkara lagi juga Tuan, di Malaysia sendiri sebenarnya makanan banyak menyatukan masyarakat pelbagai kaum. Jadi bubur lambuk ini dilihat simbolik kerana ia bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi apakah pihak Tuan bersetuju bahawasanya menggunakan elemen dan instrumen makanan itu sebenarnya boleh memupuk semangat kecintaan antara Ya, saya setuju. Sebenarnya makanan adalah alat penyatuan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia. Dan di bawah Kementerian Perpaduan, kita menjadikan satu program dipanggil Cita Rasa Keluarga Malaysia, di mana makanan-makanan yang menjadi pilihan rakyat Malaysia pelbagai kaum kita akan angkat. So akan kita semarakkan. Kita nak semua rakyat Malaysia merasai makanan-makanan popular di kalangan kaum lain. Bukan saja di Semenanjung maupun di Sabah dan di Sarawak. Okey, insya-Allah. Dan terutamanya bulan Ramadan ni bubur lambuk yang menjadi sebutan yang mana hanya boleh didapati sepanjang bulan Ramadan saja. Apa mungkin respon daripada pihak komuniti yang terlibat pada ketika ini berkenaan tentang atau cara yang dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan? Setakat ini kita mendapat respon yang baik, walaupun sasaran awal kita kerana ini merupakan tahun pertama. Sebelum ini pernah dibuat, tapi inisiatif masing-masing. Tetapi kita mengambil pada tahun ini secara bersepadu. Kita melibatkan 3,000 rukun tetangga dengan insya-Allah menghasilkan 300,000 paket bubur lambuk sebagai tahun pertama. Dan insya-Allah kita akan cuba perluaskan. Dan kita berhasrat kalau boleh nak menjemput Malaysia Book of Record. Kalau berkesempatan. Dan bukan saja bubur lambuk, mungkin makanan-makanan kaum lain juga akan kita angkat sebagai cita rasa keluarga Malaysia untuk dirasai oleh semua rakyat Malaysia. Ya, insya-Allah. Menjelang perayaan lain juga boleh kita sama-sama. Ya, kita akan bersama. Insya-Allah. Okey, bercakap juga berkenaan tentang amalan dalam komuniti ini, kerjasama dalam komuniti, ramai yang juga menyatakan ia hanya mungkin dipraktikkan dalam golongan yang lebih berusia ataupun golongan yang veteran. Mungkin anak-anak muda ataupun golongan yang sibuk bekerja amat kurang dalam interaksi sama kaum. Jadi bagaimana gerakan dan juga aktiviti seperti ini boleh menyemarakkan generasi pada masa kini untuk kenal tentang amalan asas masyarakat. Ya. Dan Kementerian Perpaduan Negara sedar bahawa kepimpinan hari ini perlu bermula daripada golongan muda. So di bawah rukun tetangga kita melibatkan ini dia kata konsep keterangkuman, merangkumi bukan saja semua kaum tetapi pelbagai peringkat umur. Kita dah mula melatih orang-orang muda untuk memimpin rukun tetangga, memegang jawatan dalam rukun tetangga supaya timbul tanggungjawab. Akhirnya mereka akan mewarisi bukan saja kepimpinan arti, insya-Allah pada masa akan datang kepimpinan negara. Dan kita melibatkan semua, wanita, kanak-kanak dalam program kita, warga tua, semua terlibat secara langsung dalam program-program komuniti. Dan kita cuba mencari program yang mereka sendiri minat. Mereka sendiri memberikan cadangan dan menggunakan peruntukan yang telah diberi oleh kerajaan, mereka melaksanakan dengan kerjasama pihak-pihak swasta ataupun badan-badan NGO yang lain. InsyaAllah. Kita tidak fokus kepada hanya satu sahaja program. Program kita
tersasar mengikut semua kumpulan-kumpulan yang ada di dalam setiap komuniti. Okey. Dari komuniti kepada komuniti untuk komuniti juga. Okey, cantik itu. Jadi Tuan, berkenaan juga tentang komuniti rukun tetangga ini, pada ketika ini bagaimana pendaya upayaan dan pemerkasaan KRT yang dilakukan oleh Jabatan Perpaduan? Okey, untuk makluman Cik Ismail, sebenarnya Kementerian Perpaduan Negara telah pun melancarkan pelan pemerkasaan kepimpinan rukun tetangga 2021 hingga 2030. So tempoh 10 tahun ini telah dirancang oleh kementerian untuk kita perkasakan semua kepimpinan rukun tetangga yang ada di seluruh negara. Dan di bawah pelan tersebut juga telah menggariskan apakah program-program yang perlu dilaksanakan. Selain daripada pelan tersebut, kita juga ada sebuah buku yang dipanggil RT for All. Dalam tu menggariskan program-program projek yang harus dilaksanakan. Dan terdapat juga buku panduan yang akan memberi panduan kepada setiap jawatankuasa rukun tetangga dalam melaksanakan program dan aktivitinya. Jadi insya-Allah dengan pelan 10 tahun ini mampu membawa rukun tetangga ke arah kecemerlangan. Dan inilah sebenarnya sasaran yang diletakkan Kementerian Perpaduan Negara kepada institusi di peringkat akar umbi rukun tetangga. InsyaAllah, insyaAllah. Semoga berealisasi dan juga berhasil. Tuan, untuk kesimpulannya, apakah pengharapannya untuk bubur lambuk bersama KRT akan mula dilaksanakan pada Sabtu ini? Ya, harapan saya kepada semua komuniti yang berada di kawasan-kawasan rukun tetangga supaya bersama pada hari Sabtu ini. Tuan-puan boleh menghubungi pengurusi-pengurusi rukun tetangga ataupun pegawai-pegawai perpaduan dan juga mungkin pihak-pihak luar swasta yang berminat nak bekerjasama dialu-alukan. Sebagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selalu mengatakan semasa melancarkan kempen ataupun program Keluarga Malaysia. Dia kata selembar benang tu kalau kita jahit kait, tenun, jalin jadi sebuah kain. Begitulah juga kita fabrik masyarakat Malaysia. Kalau kita semai, kita pupuk dengan nilai-nilai keakraban, insya-Allah kita mampu membentuk rakyat Malaysia bersatu padu yang akhirnya akan memudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian. InsyaAllah, insyaAllah. Seperti sepuan pokok juga yang mana mesti kukuh pada akarnya untuk menghasilkan ranting yang baik. Ya, setuju. Terima kasih Tuan Zulkifli Hashim yang juga merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bersama dengan kami. Ayo sama-sama kita marakkan aktiviti bubur lambuk bersama KRT untuk kita memupuk perpaduan dan juga untuk bersama dengan masyarakat dalam kepada kita ingin menyambut perayaan. Kita akan berjeda seketika untuk